Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi alhamdulillah dapat kita bersiaran pada malam ini walaupun ada kelewatan sedikitlah beberapa minit, barangkali ada technical problem lah. Baik, tidak mengapa. Pertama sekali, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia mengikuti program majlis ilmu yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, dan antaranya ialah program yang saya kendalikan, iaitu wacana wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dan malam ini kita masuk siri yang ke-18. Siri ke-18 iaitu ayat yang ke berapa, yang ke-16. Ayat yang ke-16, kerana ada dua siri, iaitu ayat 282, ayat hutang kan, ayat 282 surah Al-Baqarah itu kita buat dua siri. Maka yang intro satu bermakna dari sudut apa kita panggil siri ya ayyuhallazina amanu ini baru kita masuk yang ke-16 lah. Baik, tak mengapa. Itu teknikal sahaja. Untuk malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan perbincangan kita ataupun sesi perkongsian ilmu kita pada malam ini. Ayat 149 surah Al-Baqarah, yang mana boleh diberikan pelbagai tajuk lah, sama ada bahaya tunduk kepada orang kafir dan sebagainya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 149, dan saya rangkaikan sekali dengan ayat 150. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Shadaqallahul azim. Baik, yang bermaksud ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, sekiranya kamu tuti'u, taat kepada orang yang kufur, orang yang kafir, dan yang dimaksudkan di sini allazina kafaru ini kepada golongan munafik. Okey, in tuti'ul ladzina kafaru, sekiranya kamu taatkan kepada orang kafir, yaruddukum, ini sebagai jawab kepada in, nescaya mereka akan mengembalikan kamu ala aqabikum, kepada kekufuran. Fatanqalibu, lalu jadilah kamu khasirin, orang yang rugi. Balillahu maulakum, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, balillahu maulakum, jangan kamu taat kepada mereka, dan bahkan taatlah kepada Allah maulakum, yang selaku pelindung kamu, wahwa, dan dialah Allah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Baik, wahai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, sekiranya kamu taat patuh kepada orang kafir, yakni orang munafik dalam konteks mafhum ini, yaruddukum ala aqabikum, nescaya mereka akan mengembalikan semula kamu kepada kekufuran, fatanqalibu khasirin, dan lalu kamu jadilah orang yang rugi. Balillahu maulakum, bahkan Allah bahkan ta'alah kepada Allah yang selaku maulakum, pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik pemberi penolong. Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat 149 di atas, kalau kita baca ayat ini, kan, kita akan dapati bahawa dia bercerita tentang perang Uhud. Dan dalam ayat-ayat yang terdahulu ni, yang saya contohkan di sini daripada ayat 117 hingga 122, kan, ayat-ayat yang terdahulu, dan gugusan ayat ini pula daripada 147 sampailah kepada 153. Kita ni kita ambil sikit je lah, kan, kita ambil sikit sebagaimana saya sebutkan sebelum ini. Kita punya main point ialah ya ayyuhallazina amanu. Ada kalanya kita kalau ayat itu panjang, memadailah dibincangkan ayat itu sahaja, dan mungkin kalau ada tema yang lebih yang lebih berkait, maka ditambah satu atau dua ayat bagi mendapatkan keseluruhan makna dan maksud daripada seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman tadi. Baik, jadi ayat ini daripada 147 hingga 153, kalau kita tengoklah dalam mushaf ini, kita akan tengok dan kita akan dapati tuan-tuan, ia memaparkan kisah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Ini kita maklumlah, kan. Dan jelasnya perang Uhud membawa banyak pengalaman dan pengajaran yang baru kepada para sahabat pada masa itu, dan khususnya dia juga menjadi iktibar pengajaran kepada umat Islam yang lain di sepanjang zaman. Kan? Sebab apa? Poin penting, kan? Tuan-tuan mungkin dah tahu, maknanya beri patuhnya kepada arahan pemimpin. Kan? Dan pada masa itu adalah Rasulullah SAW, kan. Jadi akibat daripada ketidakpatuhan, sebab apa? Manusia bila dah menang nampak harta, orang panggil ghanimah. Baik, kita bincang. Kita semua mengetahui, dan sebelum itu sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, sebahagian daripada ahli tafsir mengemukakan bahawa Ali bin Abi Thalib, ayat ini diturunkan kepada kaum munafik yang berkata kepada orang Islam selepas kalah dalam perang Uhud, baliklah semula kamu jumpa saudara mara, dan baliklah semula kamu kepada agama asal. Kan? Jadi itu antara kata-kata puak-puak atau golongan munafik ini kepada saudara mara dia, kawan-kawan dia yang telah memeluk Islam tetapi kalah dalam perang Uhud, dan mereka kata begitu, balik semula kepada kawan-kawan saudara mara kamu dan baliklah kepada agama asal mereka. Lalu turunlah ayat 149 surah Ali Imran ini. Baik, jadi kita semua mengetahui bahawa orang yang beriman ialah orang yang percaya dan yakin sepenuh hati akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, juga sifat-sifat uluhiyah ketuhanan dia lah. Di samping kita percaya rukun iman, kan, dan mengakui akan dengan perkataan, dengan lisan, kan, akan keimanan, dan juga melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama meninggalkan apa jua yang dilarang. Ini kita maklum, kan. Tapi atas dasar manusia begitulah, kan, ada yang nakal dan sebagainya, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Baik, ada pun golongan kafir. Kafir ini cerita yang berulang kali. Tak apa kita sebut lagi supaya pengetahuan dan kefahaman kita semakin mantap. Kafir, kafara bermakna sesuatu yang tertutup. Dan yang dimaksudkan dengan tertutup ini ialah tertutup daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan, kafara. Baik, jadi dalam konteks bicara ayat dalam Al-Quran, biasanya Al-Kafiru ataupun jamaknya Al-Kafirun merujuk kepada orang yang tidak percaya kepada Allah dan mengingkari ajaran yang disampaikan oleh para rasul ataupun nabi-nabi yang terdahulu, termasuklah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kafir. Walaupun dari sudut perbincangan kita pada zaman Nabi Muhammad SAW, musyrikin Mekah yang
apa kita kata ataupun juga yang di Madinah itu kan Yahudi, mereka percaya kepada Allah. Cuma yang beragama Yahudi ataupun Nasrani dari sudut dualism kan, kepercayaan kepada Ruhul Kudus kan dan sebagainya, maknanya ada unsur syirik, yakni peribaratan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya semata-mata mengesahkan ataupun tauhid kepada Allah Taala. Baik, yang keduanya ialah mereka ingkar apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka dilaknat oleh Allah Taala dan sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Jadi yang termasuk dalam kategori manusia yang kufur kepada Allah ini ialah ahli kitab. Ini yang teruk ni, sebab apa? Mereka tahu akan kebenaran sebab mereka diberi kitab, mereka ada nabi dan rasul. Kan mereka baca kitab tapi mereka tidak mahu beriman, malah kedatangan rasul yang terakhir pun disebutkan dalam kitab mereka. Kan? Jadi ahli kitab kita maklum Yahudi dan Nasrani, kemudian orang musyrik, ini pun dah disebutkan, iaitu orang yang menyekutukan Allah dalam konteks peribadatan. Kan? Contohnya pagi sembah Allah, tengah hari ataupun petang sembah kepada patung, ataupun dua-dua sekali, lepas sembah Allah minta kepada Allah dan juga minta kepada patung, kan? Ataupun juga yang ada perantara, jadi seolah-olah apa benda, kan? Dan yang berikutnya ialah golongan munafik, iaitu golongan yang menzahirkan keislaman dan luar kulit zahir nampak macam Islam dan hakikat ataupun batinnya tidak Islam, kan? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah 98, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini sesungguhnya orang kafir, siapa dia? Daripada ahli kitab dan juga orang yang musyrik menyekutukan Allah Taala itu, mereka berada fi nari jahannam, berada dalam neraka Jahannam, khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya. Kan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Saya ingat dulu-dulu mak saya cerita ada kawan dia nama Syarul Bariyah. Kan? Ini orang dulu-dululah dia dengar nama bahasa Arab ni, kan ada dalam Quran dia letak nama Arab, kan? Sedangkan dia adalah khairul bariyah, okey, makna yang baik, dan satu lagi ialah syarrul bariyah. Jadi dia ingat makna yang baik. Ini cerita lamalah. Dan kita harap generasi baru hari ini kena mencermati akan nama-nama, terutama yang dalam bahasa Arab, bila nak beri nama anak ke ataupun cucu, mereka biarlah nama itu nama yang baik, kan, kerana dan juga kita memanggilnya dengan panggilan yang penuh kerana doa daripada kita kepada penama tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kafir merupakan musuh yang paling nyata kepada nabi-nabi dan rasul. Ini juga kita maklum. Memang sifat dia dah. Kan, kalau dia melawan, contohlah kita kata okey, yang komplain pasal azan, kan, tempat kita lah. Kalau mereka komplain itu menasabah, tapi yang menyedihkannya ialah orang yang mengaku Islam tapi komplain, tak tahulah terhadap siapa. Baik, sejarah menunjukkan bahawa setiap orang rasul ataupun nabi itu ditentang dan dimusuhi oleh kaum mereka sendiri pada zaman mereka. Bila kita menelusuri sejarah, kan, kita tengok bahawa daripada zaman awal lagi, zaman Nabi Nuh AS, kan, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad dan sampai kepada kita hari ini pun berlakunya pertentangan antara dua manusia ini, yang kufur dan yang beriman. Cuma hari ini dalam bentuk yang barulah, tidak berlakunya pertentangan secara jelas dan nyata lah, kan. Baik, siapa mereka ni? Kan, siapa mereka ni? Antaranya ialah golongan penguasa ataupun pemerintah, raja-raja, golongan bangsawan, kan. Gayak biasa juga pun ada, malah
ada dalam kalangan saudara mara terdekat dan sebagainya lah yang menentang dakwah para nabi dan rasul tadi. Kita tengoklah di sepanjang sejarah perjalanan dakwah nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, sebagaimana kita baca dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, anak dia dan bini dia tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala dan akhirnya tenggelam dalam banjir besar, kan. Begitu juga kisah Namrud dengan Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Lut. Ini kita tidak bincanglah. Dan juga penentangan secara berterusan Bani Israel terhadap Nabi dan Rasul dalam kalangan mereka, seperti Nabi Musa dan sebagainya lah. Jadi tidak heran kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Ini biasa kita baca awal-awal lagi, kan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu, orang yang kufur itu, sawaun alaihim anzartahum, sama ada mereka ni, kamu bagi peringatan, am lam tunzirhum, ataupun kamu tak bagi peringatan, mereka tetap la yu'minu, mereka tetap tidak beriman. Kan? Kita bagi peringatan kah? Kita tak bagi peringatan kah? Kita tetap tidak beriman. Baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya, habis kafir yang macam mana? Sebab orang kafir ni, yang istilah lembut sikit non-Muslim, yang tidak beriman ini, dalam negara Islam ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kan? Kafir harbi, mereka yang secara keras menentang Islam, adapun kafir zimmi ini yang menerima akan kepimpinan kerajaan Islam dan mereka membayar cukai kepala, kan, dan mereka mendapat perlindungan, keselamatan dan lain-lain lah daripada kerajaan yang memerintah, iaitu kerajaan Islam. Mereka ada hak dan bukan hak saja, tanggungjawab pun juga ada, kan, sebagai warga negara. Baik. Jadi golongan kafir dia tidak akan berputus asa. Ini pun sama, tuan-tuan. Tidak akan berputus asa menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul di sepanjang sejarah kenabian. Macam kita kata gini lah, macam iblis lah juga, kan. Dia bersumpah dah di hadapan Allah Ta'ala, dia akan tetap menggoda anak Adam, manusia ni, sampailah kiamat. Kan, dan dia minta dia ni ekstra, kan, nyawa dia sampai kiamat, kerana tujuan tidak lain dan tidak bukan ialah untuk nak menggoda, menghasut anak Adam supaya kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersama-samanya nanti dalam neraka Jahannam. Baik, sehubungan itu dalam ayat yang kita bicarakan pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman daripada dulu sampailah kita hari ini pun, kan, sebab Al-Quran ini dia valid. Jangan kita baca hanya dalam bentuk sejarah semata-mata. Ini cerita lama ni, kan. Cerita lama, dia punya sejarahnya hanya valid pada masa itu dan tidak pada masa hari ini, tidak. Jadi Al-Quran memperingatkan hamba-hambanya supaya tidak ikut ataupun tidak taat kepada orang kafir dan orang munafik, kerana ketaatan kepada mereka yang boleh membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kalau yang kafir yang jelas ni kita dah kenal pasti. Cuma yang jadi masalahnya ialah yang munafik. Sebab dalam konteks ayat ini ni, kan, surah ini juga diturunkan di Madinah, bermakna komposisi masyarakat pada masa itu ada yang Muslim, ada yang kafir. Kan, maknanya antara Arab dengan Yahudi. Kan, antara Arab dengan Yahudi, jadi ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Dan apabila orang yang Yahudi tadi itu perlu Islam sebagai contohnya, ni biasa ke Yahudi lah, kan. Dia jarang sangat berlaku kepada Arabi, Arab Badui ni. Arab Badui ni ada, kan, tapi yang menimbulkan banyak permasalahan kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam ialah dalam kalangan orang Yahudi, termasuklah Nasrani. Jadi atas dasar itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan in tuti'ul ladzina kafaru, baca ayat tadi tak?
sekiranya kamu taat kepada orang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu ataupun mengembalikan kamu semula kepada kekufuran. Mereka akan usaha cara bagaimana sekalipun supaya kamu tadi akan balik semula kepada kepercayaan asal kamu. Fatang qalibu, lalu jadilah kamu khasirin, orang yang rugi. Baik, orang kafir yang dimasukkan dalam ayat ini termasuk adalah golongan munafik. Termasuklah golongan munafikin. Kalau munafikin tu jamak. Dan secara zahirnya mereka nampak Islam. Yang ni yang payah sebenar ni, kan? Pada zaman Nabi. Tanya orang solat, dia pergi solat, tapi mereka solat dalam keadaan kusala, bermalah-malah, kan, tak berapa nak, banyak alasan dan sebagainya, kan. Ada kan, sama-sama tapi lain dia punya cara kerja dan sebagainya lah. Baik, tapi hati mereka syarat dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka perlu Islam atas pelbagai sebab. Sama ada nak jaga status quo, nak dapatkan apa kita kata, apa dia panggil, peluang bisnes, kerana kan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah di Madinah ataupun mengambil alih kepimpinan secara pelan-pelan, ekonomi yang dipegang oleh kaum Yahudi pada masa itu beransur bertukar tangan kepada kerajaan Islam. Jadi nak tak nak jaga dia punya status quo dan lain-lain lah, kan. Jadi mereka peluk Islam, nak selamat. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang mukmin, orang yang beriman, jangan ikut apa jua cadangan yang bercanggah dengan akidah. Jangan ikut apa jua cadangan yang bercanggah dengan akidah. Sebab apa? Sebab kan tadilah. Jadi sebab apa? Sebab penyakit murtad muncul ataupun timbul selepas umat Islam itu kalah dalam perang Uhud. Mungkin dengan rasa kecewa, tak patuh dan sebagainya. Dan bab kata tadilah, perang Uhud itu banyak membawa pengalaman dan pengajaran baru kepada umat Islam. Dan ayat ini juga tuan-tuan menegur umat Islam ataupun para sahabat khususnya supaya diadakan penyelarasan pembahagian tugas mengikut bidang kemahiran ataupun kepakaran masing-masing, supaya setiap usaha yang dilakukan itu menghasilkan ataupun menatijahkan hasil yang terbaik. Dan apabila perjalanan perang terkeluar daripada landasan yang betul, keadaan menjadi lemah, kelam kabut, dan kelemahan inilah yang berlaku ketika perang Uhud. Antaranya ialah penyebaran cerita palsu ataupun kisah dusta mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Kan, sebab perang dulu ialah, tuan-tuan bayangkanlah 1400 tahun yang dulu. Kalau 100 tahun dulu pun kita yang hari ini dah hidup dalam zaman internet ni, kan, dah hilang telefon sehari, dah jadi apa, sasau. Jadi yang khabar yang tersebar ialah Nabi dah terbunuh. Yang menyebabkan para sahabat pada masa itu mula dah hilang semangat, goyah, kan. Pasal apa? Maknanya ketua kita ni dah tewas, jadi anak buah ni dah mula hilang punca, kan, untuk nak mempertahankan Madinah pada masa ataupun umat Islam pada masa itu. Jadi di tengah-tengah suasana yang kelam kabut dengan berita kematian ataupun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kebenaran semakin malam. Ada sehingga okey, tak apalah, kita surrender. Kan? Kita surrender dah apa dipanggil, Rasulullah terbunuh ni. Kan? Jadi sehingga ada cadangan supaya menyerah kalah kepada Abu Sufyan, ketua musyrikin pada masa itu. Kan? Jadi sebab apa? Dan yang lain balik. Tak perlulah kata nak teruskan jihad, okey surrender, dan tak apalah, kamu menang kami kalah. Kan, selesai game, kan, selesai perang. Baik. Jadi seruan yang dibuat atas nama orang mukmin ini memperlihatkan
untuk nak menyatakan larangan mentaati golongan kafir. Ini kerana orang kafir dan orang yang beriman ini kan dua jenis manusia yang memang tak boleh duduk. Sekali lah kan, antara kufur dan keimanan memang kita pun maklum, air dengan minyak tak boleh bercampur. Dari sudut mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan dari sudut kemanusiaan. Kalau dari sudut kemanusiaan tidak ada masalah, sebab masa tu pun di Madinah dan yang apa juga daripada Mekah yang ini daripada Mekah dan lain-lain lah. Baik. Jadi musuh tidak hanya mahukan umat Islam berhenti perang, tapi mahu menghapuskan umat Islam. Bukan setakat okey surrender tak, maknanya dia nak hapuskan kan. Biasalah apa dia panggil sebagai pembersihan etnik. Tak, kalau kita hari inilah di Bosnia, Herzegovina ke apa ke, ataupun di Myanmar ke kan dan lain-lain, adanya usaha daripada musuh Islam ini untuk melakukan pembersihan etnik ataupun nak menghapuskan umat Islam tu, bukan setakat kalah tapi habis dibunuhnya keturunan umat Islam tadi. Itu jahat punya manusia. Memanglah kan, kalau kita bandingkan dengan kita, kalau kita berperang musuh dah surrender, cukuplah kan, ada etika perang dengan orang tuanya, dengan wanitanya, dengan kanak-kanaknya, dengan haiwan kan, dengan apa kita kata kebun dan sebagainya, ada etika-etika yang perlu dipatuhi kan. Kalau orang yang dan tentera yang dah menyerah kalah, apakah kita boleh bunuh? Tak, Islam melarang untuk dibunuh. Mungkin kita dapat mengambil iktibar dalam perang Badar kan, bagaimana yang tawanan perang itu mengajar anak orang Islam untuk 3M, membaca dan menulis. Baik. Jadi balik pada cerita kita di sini, tindakan menurut cadangan daripada golongan munafik ini cukup bahaya sekali dan boleh membawa kepada murtad. Jadi sahabat-sahabat ni selaku orang yang benar-benar yakin beriman kepada Allah Ta'ala, mereka rasa bimbang lah kalau ada sebahagian yang lain boleh termakan dengan sama ada ancaman, dengan urutan, dengan pujuk rayu mereka, golongan munafik ini, dan akhirnya mereka pun balik semula kepada agama asal mereka. Paling tidak pun meninggalkan Islam. Kan? Jadi maka Allah kata fatanqalibul khasirin, lalu kamu akan jadi orang yang rugi. Rugi dunia, rugi di akhirat. Rugi yang dimaksudkan di sini ialah rugi segala usaha yang dilakukan dan tidak mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rugi sebab apa? Kerana ada peluang untuk mendapatkan kebaikan, tetapi mereka tidak ambil peluang. Mereka menyesal kan, dan menyesal pun dah tak guna. Sebab apa? Poin penting tadi, mereka tidak patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin utama. Baik, jadi selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka ni mentaati Allah, kemudian memberikan walak ketaksetiaan, mohon perlindungan, kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita boleh lihat dalam ayat yang berikut, ayat yang pendek saja, balillahu maulakum, bahkan Allah lah pelindung kamu. Kan? Maksudnya jangan kamu taatkan kepada mereka. Ini merupakan satu penjelasan kesinambungan daripada ayat yang terdahulu. Kalau ikutkan betul-betul terjemahan, bahkan Allah adalah pelindung kamu. Tapi dia ada kaitan dengan ayat yang terdahulu. Kan? Jadi janganlah kamu taat kepada mereka, dan jadi seolah-olah taatlah kepada Allah, kerana Allah lah maulakum, yang menjadi pelindung kepada kamu dalam erti kata sebenar. Kan? Mungkin dari goyah lah. Goyah sebab apa? Ada usaha-usaha kalah. Kan? Mungkin dalam konteks kita lah kefahaman. Kan? Kerana ada Nabi ni, takkanlah kan pemikiran kita lah orang biasa tak. Takkanlah Allah tidak menangkan Nabi-Nya. Kan? Jadi, apakah Allah tidak kasih dan sayang kepada Nabi?
Tidak begitu, kita boleh faham rupa-rupanya ada ibrah di sebalik itu yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kepada umat Islam betul-betul taat kan solid kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulnya. Sebab nampak benda lain nampak habuan. Kan diuji kita sedikit dengan harta, maka kita pun dah terpesona kan. Kita pun dah terpesona dengan harta walha, harta yang kita ada hari ini hanyalah sekadar pinjaman sahaja. Samalah juga hari ini apabila ramai ataupun sebahagian daripada masyarakat kita ni yang ditimpa musibah, tak kira lah sama ada di Lembah Kelang ke, dan saya difahamkan di Bentakak Temeloh pun ada banjir, dan mungkin juga tempat-tempat lain yang lain. Bak kata okey, anda hulur kami salur kan. Jadi tak kira lah kita nak pergi mungkin dari sudut Kederak tak larat. Dengan kekangan kerja, ada sahabat yang memang dia boleh buat full time 10 masa, tak apalah kita bagi sama ada sokongan keuangan setakat mana yang termampu, begitu juga dengan titipan doa kan, itu yang last lah kan. Itu saja yang saya mampu tak apalah RM5 ke RM10 ke akhirnya dapatlah kumpul sikit seorang dan dapat membantu sikit sebanyak mereka yang terjejas kerana banjir yang menimpa beberapa hari lepas kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala, balillah maulakum, bahkan Allah adalah sebaik-baik pelindung kepada kamu. Yang kita harapkan, yang kita dambakan ataupun yang kita nakkan adalah perlindungan daripada Allah sahaja, kerana Allah lah Al-Khaliq yang mencipta. Adapun yang selain Allah itu semuanya masuk dalam kategori makhluk yang kena cipta. Tak kiralah dia tu siapa kan, ataupun juga bukit, bukau, gunung, ganas, semuanya adalah makhluk yang diciptakan Allah Taala, dan benda-benda tadi tu tidak ada kuasa pun kan. Tidak ada kuasa pun. Macam kita kata okey, banjir lah, siapa yang menghantar banjir? Allah Ta'ala. Siapa yang menghantar hujan ataupun kepala air? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentulah ada musibah tertentu yang dia nak supaya kita ni kan, umat hari ni lah kita kata tak, dengan musibah yang menimpa kita 2-3 hari lepas, menjadi iktibar kita fikir apa benda kan yang berlaku, muhasabah diri. Kan macam-macam lah mutakhir ni. Cuma jangan jadi Tuhan. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara ni. Kita kena jaga. Cuma masing-masing kita pakat semak diri kita dari sudut amalan kita kan, melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya, serta perkara yang berkaitan dengan perkara yang lebih besar lagi, hal ehwal, tabi uruh negara dan lain-lain lah. Baik, jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat melindungi kita dalam erti kata yang sebenarnya. Maka nak mohonlah kepada Dia. Tidak ada perantara dan tak boleh dipohonkan kepada benda yang lain. Sebab benda yang lain tidak ada kuasa. Kan? Tidak ada kuasa. Habis kita nak guna orang tengah. Yang orang tengah tu pun ada kuasa tak? Tak ada kuasa, dia pun sakit, dia pun mati. Kalau dia tu ada kuasa, nescaya dia tidak sakit, dia tidak mati. Tapi dia tidak ada kuasa. Inilah kadang-kala kita telah dipersonakan oleh talbisul iblis. Sesuatu benda yang buruk, yang jelek, dicantikkan, ditacap dengan elok tak oleh iblis. Nampak benda tadi seolah benda yang baik, benda yang bagus, walhal dia merupakan benda yang buruk, yang jelek. Kita jangan terpesona. Macam hari ni lah orang duk, kita tengok dalam YouTube lah, kata tak, nenek berusia sekian-sekian tahun lah, 60 tahun ke 70 tahun, bila make up cantik-cantik, okey, macam anak dara. Kan? Macam anak ataupun macam cucu. Pasal apa? Hari ni dunia boleh berubah, boleh buatlah macam-macam. Baik, jadi kerana Allah Ta'ala saja pelindung kita, maka kenalah jaga dan kita patuh segala syariat ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Jangan kita taat kepada golongan munafik ini.
Golongan munafik ini dia ada, dia punya tim lah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan? Jadi jagalah syariat kerana mereka tidak dapat menolong kamu, tetapi Allah sahajalah yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Dalam konteks kita hari ini, yang lepas-lepas kan, kita baca tafsir, kita baca hadis, kita baca sirah, kan? Tapi dari sudut kita hari ini, kita kena berjaga-jaga supaya kita sendiri pun tidak tergolong dalam kalangan munafik. Kan? Yang ada sebahagian hadis menyebutkan 3 ciri dan sebahagiannya lagi menyebutkan 4 ciri. Kan? Iza hadasa kadzaba, bila bercakap bohong, bila diberi tanggungjawab amanah, kan, khianat, kan, bila berjanji tidak tunai janji dan sebagainya lah, kan. Jadi itu antara ciri yang patut kita muhasabah diri kita sebelum tuding jari, tunjuk jari, okey, kelingking berkait, kan, pada diri kita, sebab orang kita ini begitulah. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan berita gembira. Habis 149 150. Okey, kita masuk sikit. Kita masuk sikit ayat 151. Kan, yang saya tidak sebutkan pada tak masukkan dalam slide lah. Jadi Allah bagi berita gembira kepada orang Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam hati musuh Islam itu rasa takut, rasa gerun. Rasa takut, rasa gerun terhadap mereka kaum muslimin. Sebab apa? Sebab dalam perang ni, kan, dalam perang betul ke mereka ni boleh terbang? Betul ke? Saya ada sahabat dulu yang belajar di Pakistan. Masa itulah kawan-kawan yang mengaji di Pakistan ni, dia pernah pergi ke Afghanistan. Kan, zaman apa dia panggil? Zaman Mujahidin. Kabul tu kan zaman Mujahidin. Adalah sahabat saya di situ, dia kata betul lah aku tengok. Kan? Maknanya sebab mereka ni ialah pada malam hari mereka akan qiyam. Mereka akan qiyam. Kan? Itu memang menjadi suatu kewajipan kepada mereka. Kan? Dan atas dasar itulah juga tentera Soviet pada masa itu tidak dapat menewaskan mereka. Walaupun dari sudut persenjataan memang tentera Mujahidin ini tidak mempunyai senjata yang canggih berbanding dengan Rusia. Yang mungkin kita dapat sifatkan ia adalah sebahagian daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya poin ialah untuk meletakkan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Taala. Baik. Jadi supaya musuh-musuh tadi itu gerun kepada umat Islam yang punya aura ataupun kehebatan yang tersendiri dan menghinakan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kemusyrikan mereka serta merendahkan mereka dengan azab dan siksa di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan isi ataupun campur, kan, mana isilah, kami akan isi kan hati orang kafir itu dengan perasaan al-ru'ba, dengan perasaan gerun, takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Kan, tidak ada. Kalau kita tengoklah daripada sejarah awal kemanusiaan bagaimana berlakunya penyembahan kepada patung. Peringkat awal buat untuk ingat-ingatan ataupun kenang-kenangan sahaja. Mungkin lepas daripada generasi yang ketiga ke keempat ke, guna perantara dan minta sembah kepada patung itu seolah-olah patung moyang mereka itu dapat memberikan suatu kebaikan dan memperkenankan hajat mereka. Kan, sedangkan sebenarnya tidak, dan itulah yang berlaku. Dan apatah lagi berlakunya unsur sama ada personifikasi dan pelbagai lagi lah yang ada bercampur aduk dengan ajaran-ajaran yang datang daripada sekitaran dunia Islam ketika itu. Baik. Kemudian dengan demikian
Ni. Bima asyraku ma lam yunazzil bi sultana wa ma'wahumun nar, dan dengan yang demikian tempat kembali mereka dan tidak lain dan tidak bukan adalah an-nar, iaitu neraka. Wa bi'sa maswa zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Jadi dia menjadi satu peringatan kepada kita. Baik, kalau kita tengok lagi tuan-tuan, dalam ayat ini dia mengisahkan tentang juga sebab kemenangan. Sebab kemenangan, sebab kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong hamba dia dengan mencampakkan rasa gerun ke dalam hati musuh, sedangkan orang mukmin tak ada perasaan itu sebab mereka sedia menjual jiwa dan raga. Sebab orang mukmin ini, kalau dari sudut latar belakang sejarah, kan golongan mustadafin yang tak ada kepentingan apa pun kecuali bila keluar jihad, okey jom, kan mereka meletakkan nyawa mereka sebagai pertaruhan untuk menegakkan Islam, li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia, kan supaya Islam itu dapat ditegak kerana musuh-musuh Islam ini begitu menekan, menyeksa dan seumpamanya lah. Jadi sedangkan orang mukmin tidak ada perasaan itu kerana mereka sedia menjual jiwa, raga mereka, harta benda mereka kepada Allah Ta'ala dengan bayaran apa dia? Syurga. Kan? Dengan bayaran syurga, mereka nak yakin sepenuhnya dan setinggi-tinggi keyakinan, kan, sanggup segalanya untuk meraih ataupun mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi selepas daripada umat Islam itu kalah dalam perang Uhud, lebih kurang 70 sahabat terbunuh. Sepatutnya geng-geng musyrik tadi tu dia boleh baliklah dengan gembira tak? Tapi tidak. Biasalah kalau orang menang perang tak? Kan? Gembiralah. Macam orang lawan bola ke badminton ke, tim yang menang tu rasa seronok lah kan. Tapi mereka tidak pulang dengan seronok, tidak pulang dengan gembira membawa kemenangan yang mereka dapat, kan. Mereka dilihat rasa muram ataupun juga takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah campakkan tadi al-ru'bah, rasa gerun ke dalam hati mereka. Ini kerana kekuatan Islam sebenarnya belum lagi lumpuh. Belum lagi lumpuh, dan berita kematian ataupun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebarkan sebenarnya dapat dikesan rupa-rupanya itu sebagai satu khabar atau satu berita palsu. Kan Nabi masih hidup. Jadi apabila sahabat menyedari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan tidak terbunuh, mereka kembali bersemangat, kan, memaksa mereka sekali lagi untuk hadir ke medan perang. Inilah hakikat sebenarnya yang menggerungkan mereka, iaitu golongan musyrikin pada masa itu. Maka perkataan al-ru'bah iaitu takut dan lesu, sehingga boleh melumpuhkan pasukan tentera yang dipimpin sekalipun mereka ada kekuatan yang hebat, yang power lah. Dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami'il kalim wa nusirtu bi ru'b. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutuskan membawa perkataan yang padat. Sebab apa? Sebab sabda Nabi ini ringkas, padat dan tepat. Dia tidak macam kita berjela-jela, berbunga-bunga. Kan, dia yang kedua, yang poin di sini ialah wanusirtu, dan aku ditolong biru'ba, dengan kegerunan musuh. Maknanya musuh tengok Nabi ni kan gerun. Mungkin kalau dalam konteks perbandingan kita tengok siapa dia. Kan, nak kata orang alim ke, samsing ke, tak kira lah kan. Ada perasaan gerun tadi tu. Tewas bukan kerana kehebatan dia berpencak silat, bertinju, bertomai. Kan, kerana aura dia tu rasa gerun. Kan? Baik, jadi umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala dilihat berani sekalipun tidak ada kekuatan
yang cukup sebaliknya musyrikin yang lebih besar, lebih kuat tenaganya dan peralatan perang itu takut kerana bima asyraku billahi ma lam yunazzil bil sultana, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang Allah tidak turunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Jadi inilah dia, syirik kepada Allah yang menjadi punca kepada ketakutan yang dapat kita fahami melalui dua pendekatan. Pertama, Allah campurkan ke dalam hati mereka, musyrikin tadi itu, perasaan takut kerana mereka bukan menentang Rasulullah, mereka bukan menentang apa orang Islam, sebenarnya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, kan? Macam riba lah juga tak, kalau kamu ni nak ambil riba, maka istiharkanlah perang, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, kan? Maka izinkanlah ataupun berperanglah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Dan yang keduanya ialah sebab ketakutan itu ialah kerana mereka menyembah objek yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Patung mana boleh buat benda kebaikan dan keburukan, tapi mereka dah percaya, kan? Secara tradisinya begitu, mereka bukan sahaja tidak punya alasan untuk mempertahankan objek ataupun patung-patung yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka takutkan ancaman yang boleh menimpa mereka pada bila-bila masa, kan? Maka atas dasar itulah, kan, ini syirik. Berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ringkas cerita, kita sampai ke penghujung pengajaran yang dapat kita ambil di sini. Pertarungan antara hak dan batil akan sentiasa berterusan. Bila kita baca Al-Quran, kita nampak ini kisah sejarah, kan? Kisah sejarah perang antara umat Islam dengan orang kafir, kan? Satu sudut betul lah. Tapi hari ini kita boleh faham penentangan golongan bukan Islam, sama ada mereka itu kafir ataupun juga golongan munafik, ini akan berterusan tanpa henti. Malah dalam konteks moden pula, zaman orientalis, al-ghazwul fikri, serangan pemikiran yang dihalakan kepada umat Islam tidak lagi menggunakan persenjataan ataupun secara fizikal. Kita dilemahkan dengan handphone. Kita dilemahkan dengan hiburan, kan? Orang bagi hiburan, terduduk kita, kan? Ramailah anak Melayu kita terkinja-kinja dan seumpamanya, kan? Dah lemah kerana hiburan yang melekakan dan melalaikan. Baik, apa yang lebih penting ialah kita, yakni umat Islam, khususnya kepada allazina amanu, mesti ada keteguhan iman, semangat yang kekal dalam menghadapi tentangan dan cabaran musuh Islam yang sentiasa cari jalan untuk nak merosakkan Islam, kan? Tak kira lah, dalam konteks pemakanan pun kita kena berhati juga yang halal, yang tak halal. Baik, dalam konteks latar belakang ayat ini, kisah kalah dalam perang Uhud, umat Islam dan orang yang beriman mesti berdiri teguh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata patuh kepada arahan Nabi. Habis hari ini Nabi dah tak ada, kan? Patuh kepada arahan kepimpinan Islam dan patuh kepada ajaran Islam itu sendiri. Kita hari ini payah, nak patuh memang tak tahulah saya nak kata apa, kan? Macam-macam hari ini. Duk cerita yang viral pun Allah Akbar, tak perlulah kita sebutkan di sini satu-satu. Baik, jadi patuh kepada segala arahan pasti insya-Allah akan membuahkan kejayaan, kalau tidak di dunia, dan insya-Allah kita akan dapat di akhirat nanti. Baik, dan antara pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini, umat Islam dilarang, ditegah taat kepada orang kafir. Sebab apa? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau ini kita dapat jadikan suatu pegangan, kita tak boleh taat, kan? Habis hari ini kawan kita, kan, dia pemimpin kita, tengok kepada keadaan dan suasana lah. Kalau yang melibatkan perihal agama, no, kan? Dari sudut kerja itu lain, kan? Kita kan ada akal, kita boleh timbang antara mana yang membawa kebaikan dan keburukan kepada
agama, bukan kepada diri kita. Ini kadang-kadang kita lebih mendahulukan diri kita daripada agama. Baik. Kemudian dan juga menjadikan mereka teman setia sehingga melupakan orang yang beriman. Ini juga ada kita bincangkan sebelum ini. Kan? Habis tak bolehlah saya nak berkawan dengan orang kafir. Tidak, berkawanlah kan. Kalau dia banyak membawa mudarat, tinggalkan dia. Dan kalau dia boleh membawa kebaikan dan pelan-pelan cerita akan keunggulan Islam, mudah-mudahan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, kan Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Manalah tahu, ini kadang-kadang kita berkawan saja tak pernah cerita pun. Kadang-kadang nak sebut insya-Allah pun rasa segan, rasa malu di hadapan rakan-rakan yang bukan Islam. Betul ke? Tuan-tuan tidaklah, kan? Kita duduk perhati tengok kan. Biar dia tahu insya-Allah. Kan saya pun pelajar-pelajar ni ada yang non muslim kan. Kita ceritalah perkataan Arab kan. Kalau jazakallah maknanya semoga Allah membalas kebaikan kamu. Dia berbeza dengan ucapan terima kasih. Thank you, merci kan. Kan sebab melibatkan unsur ketuhanan. Jadi apa yang kamu buat ini Tuhan akan balas. Biar nampak sikit. Tak apalah you sebut apa in Arabic pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Sebab dalam radio ni saya tengok ada yang watak siapa, Satria ke yang Cina tu. Kan? Yang apa panggil dalam radio mana? Radio apa bernama ke? Yang boleh yang fasih cakap Melayu. Baik. Kemudian orang yang mukmin juga ditegah memohon pertolongan selain Allah. Mintalah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini lagi mudah. Kan kalau dulu orang tak nampak zaman online ini, hari ini lebih mudah lagi kan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantara. Walaupun ada sebahagian ulama membenarkan konsep tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang alim semasa hayatnya dan sebagainya kan. Boleh. Kan misal kata yang sangkutlah kata dalam musibah banjir tempoh hari kan, duduk di rumah lah kan, yang 24 jam ke 48 jam ke tak keluar. Jadi dalam keadaan yang getir begitu bolehlah kan nak bertawassul atas apa amal soleh yang dilakukan. Semoga Allah buka lorong, buka jalan, ada bantuan dihulurkan secara dengan segera. Contohlah, tapi yang paling utama adalah mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Jadi jika mereka berbuat demikian, nescaya mereka akan dihina. Kan makna kita lah sendiri pun. Kalau kita minta kepada yang selain daripada Allah Taala, kan pasti akan dihina. Dihina dalam arti kata menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'udzubillah min zalik. Justru carilah pertolongan Allah dengan taat kepada segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan ayat umum tak? Taat perintah. Nak taat perintah ni nampak mudah untuk dibuat. Ya, satu sudut, tapi menjauhi, meninggalkan larangan lebih susah, lebih payah daripada nak buat amal kebaikan. Kan? Kita ada tabiat-tabiat yang buruk, contohlah begitu dan beginilah, terutamanya medsos ni kan. Kan itu tabiat buruk kita tak. Kena ingat bila kita tarik suatu benda dalam media sosial kan, yang lain boleh diampun, nak delete yang tu jenuh kan. Nak delete yang dah lama-lama ni 20 tahun ke ataupun 10 tahun tu dah tersebar dah 100, cukup payah berbanding dengan kita buat dosa sesama dengan Allah Taala. Okey, yang tu clear, kita minta kita bertaubat dengan Allah Taala. Kalau dosa sesama manusia boleh kita minta sesama manusia dan kita usaha carilah kan. Hari ni pun mudah-mudahan boleh jumpa, tapi dengan fitnah-fitnah yang ditebarkan tadi, disebarkan tadi, masyarakat boleh menjadi wasak huru-hara dan seumpamanya. Jadi nampaklah dari sudut mudah untuk taat dan payah untuk meninggalkan benda-benda yang buruk lah. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini ringkasnya, dan sebagai di hujung program kita pada malam ini, majlis ilmu kita pada malam ini, seperti biasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia mengikuti program kelas
kelas pengajian anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, dan kepada yang nak beri infak bolehlah menyalurkan infak ataupun sumbangan anda kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira wa ila liqa wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.